Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah ta'ala wa adama naf'ahu lil muslimin. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk teruskan lagi kisah Nabi Musa AS dengan seorang lelaki yang telah melakukan keburukan terhadap kaum Bani Israel yang bernama As-Samiri. Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Sayyidina Ali, lamma ta'ajjala Musa ila rabbih, apabila Nabi Musa alaihi salam telah bersegera menghadap Tuhannya. Menghadap Tuhannya ini merujuk pada peristiwa Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur Sina di Mesir. Dan waktu itu peristiwa ini berdasarkan kronologi riwayat cerita menunjukkan peristiwa ini berlaku setelah Nabi Musa dan kaum Bani Israel berjaya meloloskan diri, menyelamatkan diri daripada Fir'aun dan tenteranya. Sewaktu mereka cuba melepaskan diri daripada Fir'aun, setelah puluhan tahun mereka hidup di bawah kekejaman Fir'aun, ditindas, dilakukan pelbagai bentuk penginayaan, termasuklah penginayaan spiritual ataupun minda, ya, sehingga kan digambarkan oleh sebahagian pengkaji bahawa kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa ini telah hilang keyakinan diri, ya, mereka hilang keyakinan terhadap kemampuan diri. Dan bukan seorang dua, bangsa Bani Israel pada waktu itu merasakan mereka adalah bangsa yang paling lemah di dunia, paling lekeh, disebabkan oleh kerja Fir'aun yang telah pun bertubi-tubi merosakkan minda mereka, memperkatakan bahawa kamu ini kaum yang lemah, kaum yang tak ada potensi, bangsa yang tak boleh buat apa di dunia, tak ada bakat. So, mereka hidup dalam keadaan keyakinan sebegitu rupa. Maka Nabi Musa diutuskan oleh Allah untuk selamatkan kaum Bani Israel. Dan akhir sekali, setelah nampak gayanya Fir'aun ni memang tak boleh buat apa dah, ya, tak boleh nak berubah, maka Nabi Musa telah pun cuba melarikan Bani Israel daripada Mesir. Maka mereka cuba larikan diri sampailah kepada peristiwa yang tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar, iaitu peristiwa laut terbelah. Kerana Allah Ta'ala telah bantu Nabi Musa dan Bani Israel ketika mereka larikan diri sampai ke satu tempat di tepi laut. Mereka sudah tidak ada jalan untuk meneruskan perjalanan. Di belakang mereka ada tentera Fir'aun, di depan mereka adalah laut. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, ya, fadrib bi'asakal bahr, pukullah wahai Musa laut itu dengan tonggak kamu. Maka dipukul laut air tersebut dengan tonggak Nabi Musa, fanfalaq, lalu terbelahlah laut. Fakana kullu firqin kattawdil azim, lalu kata Allah, setiap kelompok Bani Israel, setiap etnik yang ada dalam Bani Israel itu mempunyai lorong-lorongnya yang tertentu. Jadi satu peristiwa yang sangat mengagumkanlah. Laut yang asal duduk bersambung macam tu, tiba-tiba terpisah dan terbelah. Jadi satu lorong pula untuk Bani Israel. Lalu di lorong tersebut dan timbul di seberang sana. Lalu mereka pun dalam keadaan mungkin bercampur baur lah, takut dengan Fir'aun, terkejut dengan peristiwa yang ajaib tersebut, mukjizat Nabi Musa AS. Mereka meneruskan perjalanan. Ketika kaum Nabi Musa telah sampai ke seberang sana, di daratan sebelah sana, lalu ketika itu Fir'aun dan tenteranya baru sampai di tengah-tengah lorong, dan ketika itulah laut tersebut kembali bersambung semula, dan itulah pengakhiran kepada destinasi ataupun kerajaan Nabi Fir'aun dan tentera-tenteranya. Setelah itu mereka berada di satu tempat, ya, pasca setelah kejatuhan Fir'aun, matinya Fir'aun lemas di dalam laut bersama tenteranya.
Termasuk yang hanyut daripada laut tersebut adalah segala harta benda, emas dan sebagainya yang turut dibawa oleh tentera Firaun. Hanyutlah sampai ke darat. Jadi emas-emas tersebut diambil oleh kaum Bani Israel, dibawa ke satu tempat. Jadi wallahu taala alam, tidak diperincikan dalam Al-Quran dan dalam hadis apakah lokasi seterusnya yang disinggahi oleh Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Tapi setelah itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat selama 40 malam di Bukit Tur Sina. Ini yang saya nak masukkan, apabila Nabi Musa bergegas bertemu Tuhannya, yakni dalam sesi munajat. Jadi Nabi Musa pun tinggalkan kaumnya di sebelah bawah. Dia naik ke Bukit Tur Sina, dan kaumnya ketika itu ditinggalkan kepada saudara Nabi Musa, iaitu Harun alaihissalam. Harun ini adalah saudara Nabi Musa, abang atau adik lelaki. Ini yang disebutkan di dalam surah Taha ketika Allah lantik Nabi Musa. Lalu Nabi Musa telah meminta beberapa permintaan kepada Allah. Kata Nabi Musa antaranya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkan urusan aku, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hilangkanlah gangguan, ketidaklancaran daripada lidahku ini, untuk menyampaikan risalah dakwah kepada Firaun, supaya mereka faham apa yang aku sampaikan kelak. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah seorang penolong yang membantu aku kelak di kalangan keluargaku, Harun akhi, iaitu Harun. Nabi Musa spesifik terus minta Harun itu iaitu saudaraku, sama ada saudara ni abang ataupun adik lelaki. Baik. Jadi ditinggalkanlah kaum Nabi Musa ini, Bani Israel ini, kepada Harun. Dan dipesanlah kepada Harun supaya tengok-tengokkan dakwah mereka, terus didik mereka. Sebab ini kaum yang special ni. Mereka ini telah kehilangan rasa keyakinan diri, dan mereka dah lama dah dipaksa untuk sembah Firaun. Maka banyak kerjalah yang perlu dilakukan oleh Nabi Harun alaihissalam. Lalu dalam situasi tersebut kata Sayyidina Ali, amidas Samiriyu, lalu seorang lelaki di kalangan kaum Nabi Musa namanya As-Samiri. Cerita As-Samiri ini tak ada perincian lanjut. Siapakah dia, daripada keluarga mana, tak ada. Tapi yang boleh kita gambarkan, dia ni adalah salah seorang daripada kaum Nabi Musa yang telah turut sama dalam perjalanan tersebut. Tapi As-Samiri ini dia seorang lelaki yang ada sikap yang buruk, dan dia masih lagi tebal dengan sikap menyembah berhala, ataupun seorang lelaki yang tidak kuat dari sudut kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu diajarkan oleh Nabi Musa. Dalam kisah ini menceritakan, fajama'a ma qadara alaihi minal huliyyi, ay huliyyi bani Israel. Lalu ketika Nabi Musa dah naik atas ke bukit, As-Samiri pun segeralah dia himpun emas ataupun barang-barang kemas daripada emas itu daripada Bani Israel. Ada cerita dia, iaitu setelah dihanyutkan barang emas milik Firaun. Saya pun tak faham juga kenapa pergi kejar Nabi Musa dan Bani Israel ni bawa segala benda tu kan. Tapi nak ceritanya, bila mereka hanyut dan mati lemas, antara yang dihanyutkan itu adalah kotak-kotak yang terdiri daripada barang-barang emas ataupun barang kemas. Jadi kotak ini kemudian diambil oleh kaum Bani Israel. Cuma kaum Bani Israel ini digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, walaupun harta emas itu milik mereka, dipermilikkan kepada mereka, tetapi mereka rasa bersalah untuk memiliki, sebab itu milik orang menurut mereka. Jadi mereka pun setelah, walaupun mereka tahu bahawa emas itu milik mereka sebab tuannya dah mati dan tuannya dulu zalim, malah sebahagian ahli tafsir kata memang layak pun
Orang-orang Bani Israel ini ambil emas tersebut. Disebabkan berpuluh tahun sebelum itu mereka telah dikerah oleh Firaun buat piramid dan sebagainya. Adapun buat kerja-kerja tanpa upah. Jadi kira itulah upah mereka. Ya, ambillah. Ya, kerana mereka telah ditindas bertahun-tahun oleh Firaun dan rejimnya. Jadi tak apalah, ambillah. Itu bukan kira mencuri, bukan kira merampas. Itu adalah bayaran terhadap segala upah mereka yang telah dinafikan dulu ni. Tapi tetap mereka rasa, ya, humilna awzaran min zinatil qaum, dalam surah saya tak ingat. Kami ni dipaksa untuk menanggung, membawa balik beberapa kotak daripada perhiasan orang-orang Mesir, maksudnya Firaun. Jadi kata-kata itu, kata ahli sebagian ahli tafsir, menunjukkan mereka ni terima tetapi rasa macam berhati. Atas kesempatan inilah As-Samiri, dia tengok emas banyak, dia tengok orang Bani Israel pun macam nak tak nak dia memiliki. Sebahagian riwayat ada mendetailkan, maka As-Samiri cuba menghasut kaum Bani Israel dengan mengatakan, itu tu emas orang tu, kan? Walaupun telah disebutkan oleh Nabi Musa, kata ambil tak apa, ini kira barang harta kamu lah, ya? Dulu kamu dinafikan upah bekerja, kamu ditindas, dikenakan cukai yang tinggi, macam-macam lah, ya, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Sekarang ini anggaplah ini semua adalah bayaran untuk kamu atas segala hak-hak kamu yang dinafikan dulu. Tapi dalam pada mereka macam teragak-agak, bolehkah kita ambil ini hak orang, ya? As-Samiri, dia nak emas tu, dia kata, orang ni, ini semua ni hak orang, ya? Kalau korang tak nak, baik bagi kat aku. Jadi dalam pada perasaan bercampur baur di kalangan kaum Bani Israel, mereka pun bagilah segala perhiasan emas tadi kepada As-Samiri. As-Samiri dia ada agenda waktu itu, iaitu apa dia? Fadarabahu ajlan. Lalu As-Samiri pun ambil segala emas tadi, dia pun cairkan emas tersebut, ya, dan dia bentuk emas tersebut menjadi patung anak lembu. Jadi As-Samiri ini sebenarnya agenda dia nak buat patung dan dia nak jadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan. Baik. Thumma alqal qabdata fi jawfihi fa idza huwa 'ijlun lahu khuwar. Ringkas cerita. Dalam Quran sebenarnya kisah-kisah ni ada dalam Quran dalam beberapa surah. Lalu setelah dia tempa emas tersebut, dia bentuk menjadi patung anak lembu yang cantik, dan digambarkan oleh ahli sejarah bahawa As-Samiri ini mahir dalam mengukir patung, membentuk patung dan sebagainya. Jadi kemudian kata Sayyidina Ali, rupa-rupanya, ya, ada satu ketika As-Samiri ini dia ternampak malaikat Jibril turun, jumpa Nabi Musa barangkali. Dia menyerupai jadi manusia lah, jumpa Nabi Musa. Ini disebutkan di dalam, saya pun buat cerita dalam Quran ni, kisah dia tu merata-rata terletak dia. Kalau saya jumpa ayat Quran tu, saya akan bagi tahu kat tuan-tuan. Jadi ketika itu As-Samiri seorang dia nampak pertemuan itu, pertemuan Nabi Musa dengan Jibril tersebut. Orang lain tak perasan, orang lain tak nampak lah, orang lain di tempat lain. Jadi dia pun perhati dari jauh. Setelah Jibril AS menghilangkan diri, Nabi Musa pun dah balik ke tempat dia. Dia telah diilhamkan oleh syaitan, konon-konon lah. Dia pergi ke tempat Jibril pijak tadi tu, dia ambil segenggam tanah yang dia rasa telah dipijak oleh Jibril AS. Ya. Faqabattu qabdatan min atharir rasuli. Itu ayat dia. Saya telah ambil segenggam tanah yang telah dipijak oleh Ar-Rasul. Ar-Rasul ni dalam Al-Quran, selain daripada makna Rasul utusan Allah, dia juga digunakan untuk makna malaikat Jibril AS. Ya. Sebab Ar-Rasul ni utusan Allah. Jadi Jibril ni utusan Allah di kalangan malaikat yang dihantarkan kepada para nabi. Jadi faqabattu qabdatan min athar rasul. Saya lupa pula surah apa, walaupun ayat tu hafal.
Saya telah ambil segenggam tanah yang telah dipijak oleh malaikat tersebut. Fanabaztuha. Ini cerita As-Samiri ketika Nabi Musa dah turun balik setelah 40 hari bermunajat. Nabi Musa tanya, apa hal engkau ni buat penar ni? Dia ceritalah. Kan? Lalu saya ambil tanah itu, saya lemparkan ke dalam mulut patung yang saya buat tadi. Konon-konon dia rasa bila berkat tanah tu dipijak tu, dia lempar masuk dalam mulut patung tadi, maka patung tu adalah berkat apa-apa sikit supaya dipercayai layak menjadi Tuhan sebab ada kesan-kesan pijakan malaikat tadi tu. Ini sebenarnya tak ada apa-apa pun patung tu, kata Ibnu Abbas. Patung macam patung yang mati itulah. Tapi dia ada kepercayaan, dia ada ketahyulan waktu itu. Macam kita lah, setengah-setengah orang kita ni anggap pokok-pokok tertentu ada karamat ke kan. Tak ada apa pun, tapi tanggapan itu terlalu tinggi. Sehingga sebagian orang percayalah. Macam contohnya, tak boleh tunjuk pelangi dengan jari telunjuk. Pernah dengar kan? Kalau tunjuk-tunjukkan kudung katanya. Pernah percaya tu tak? Saya pernah percaya tu. Masa kecil-kecil dululah, kecil-kecil tu. Bila tengok lepas hujan pelangi cantik kan. Ui, pelangi. Lepas tu ada kawan tegur, Jangan tunjuk dengan jari telunjuk, kata dia. Pasal apa? Nanti kudung. Kau nak tunjuk macam ni, kata. Macam mana saya tak ingat lah. Ada dia ajar lah. Kita pun percaya lah, takut kudung pasal. Takut-takut tu bayang ni. Kalau tunjuk-tunjuk kan hilang Allah. Macam mana kan. Tapi sebenarnya bila kita dah upgrade pengetahuan kita, ternyata itu tahyul. Tapi waktu itulah As-Samiri dicakap dekat kaum Bani Israel ni, patung anak lembu ni bukan patung biasa ni. Ni, nampak genggaman ini. Dia cerita. Ini bukan pasir biasa, bukan tanah biasa ni. Ni bekas tapak kaki malaikat Jibril. Dia jumpa Nabi Musa. Saya mengintai dari jauh. Saya ambil. Ni, masuk dalam mulut patung ni. Tu yang kata As-Samiri, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Setelah dia dah buat tu, dia dah masukkan ranah tu dalam mulut. Yang tanah tu masuk dalam mulut, duduk dalam tu je lah kan. Dia dakwa, ini adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa. Jadi kaum Bani Israel yang akidah tak apa nak kuat waktu tu, dengan perasaan campur baur, pindah ke tempat baru melepaskan diri. Walaupun baru nampak mukjizat yang hebat daripada Nabi Musa, tapi datang pula tahayul As-Samiri, dan dia memang tak kuat pun minda dia orang tu. Dia orang terima sembahan tersebut. Ya. Baik. Jadi kata Sayyidina Ali, thumma alqal qabdah fi jawfihi, kemudian As-Samiri telah masukkan segenggam tanah yang kata bekas tapak kaki Jibril itulah, ke dalam perut ataupun dalam mulut patung tersebut. Fa idza huwa ijlun lahu khuwar, dan jadilah anak patung tadi tu anak lembu, patung anak lembu yang mempunyai khuwar. Khuwar ni bunyi lembu. Ni macam mana pula? Saya ketika baca ni, bunyi lembu. Kata patung betul. Macam mana ada bunyi pula? Kalau zaman sekarang patung ada bunyi, ada bateri lah dalam tu. Zaman dulu ni macam mana tak faham ni? Kita pun belik lah kitab tafsir, belik lah buku-buku riwayat-riwayat sahih yang ditulis oleh para ulama. Kata Ibnu Abbas, dia kata memang ada bunyi. Patung tu dia ada bunyi sikit, bunyi macam seakan bunyi anak lembu punya bunyi. More lah kan. Tapi bunyi itu, kata Ibnu Abbas, berpunca daripada kemahiran As-Samiri membuat patung tu. Dia buat patung tu ada lubang untuk mulut dia, dan lubang dekat belah belakang, dekat dubur patung tu lah. Jadi bunyi itu datang apabila masuknya angin daripada belakang. Entah macam mana, entah angin tu masuk je, adalah pandai dia punya tahap pusingan angin dalam tu, jadi dia keluarlah bunyi. Kan. Kira dia ni engineer juga, engineer ke apa? Kira hebatlah dia ni. Sampai boleh buat macam tu. Dia bukan sekadar boleh buat ukir patung, tapi dia boleh buat sesuatu di dalam patung yang menimbulkan rasa takjub orang yang melihatnya. So, bunyi itu memang ada kata Al-Quran, tapi kata Ibnu Abbas bukan kerana ada jin masuk ke, berkat tanah tapak kaki Jibril ke,
Bukan. Bateri pun apatah lagi bukan. Tetapi kerana sifat kreatif daripada As-Samiri buat, angin lalu je, bunyi. Angin lalu je bunyi. So, kaum Bani Israel yang memang tak apa nak tahu ni, dia kata, "Ui, hebat sungguh. Betul lah Tuhan kita ni." Padahal bunyi lembu je pun. Kalau bunyi sungguh pun, bunyi lembu apa nak hebatnya sangat pun, bukan sedap pun bunyi lembu. Tapi itulah ya antara ujian kaum Bani Israel. Ya, diperbodohkan puluhan tahun, generasi bergenerasi oleh Firaun, dan mereka diuji lagi sekali dengan kejahatan As-Samiri. Faqala lahum As-Samiri, kata Sayyidina Ali, lalu As-Samiri setelah membuktikan kehebatan anak patung tadi dengan bunyi lembu, As-Samiri kata, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah dia Tuhan kamu sebenar. Bukan dekat Tuhan kamu, Tuhan Musa. Fanasi dalam surah Taha kot. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya, sebagai ahli tafsir kata, ini adalah Tuhan kamu, kata Samiri, dan Tuhan Musa. Tapi Musa terlupa. Musa tak ada kat atas tu, kat atas bukit. Dia pula claim Musa sebenarnya tahu kata ini Tuhan dia yang sebenar, bukan Tuhan yang dia ajak tu, Allah tu. Tapi Musa terlupa. Ya, kata Tuhan sebenarnya kat sini, dia pergi naik kat atas tu, kat atas bukit tu. Dia jumpa siapa tak tahu. As-Samiri pun pandai berkata-kata juga. Sebab mereka cerita ni dia pandai. Ya. Jadi sebab dia kata dekat kaum dia, saya nak naik 40 hari kat atas tu, saya nak bermunajat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. As-Samiri kata, inilah Tuhan dia, patung ni. Mungkin orang tanya, habis tu yang Musa kata dia naik munajat dengan Tuhan dia, dia lupa Tuhan dia kat sini. Oh, memang pandai. Kita jangan ingat ya, orang zaman sekarang aja pandai kona-kona cerita. Zaman dulu pun dah kata nama manusia ni macam itulah. Yang baik-baik betul, yang jahat-jahat betul, yang kaki putar juga. Kemudian apabila Nabi Harun tiba-tiba melihat kaum dia ramai, puluh ribu. Digambarkan dalam sebagian riwayat puluh ribu. Dan Nabi Harun tengok, Nabi Harun ni lah dah puluh ribu. Dia seorang nak kena jadi apa jangan pemerhati kan. Manalah sempat dia nak cek semua sudut. Mungkin dia duduk dengan beberapa pihak. As-Samiri ni buat dekat sudut yang lain. Tiba-tiba Nabi Harun perasan, ada orang kita ni yang macam gaya ni macam sembah patung ni. Lalu Nabi Harun pun pergi dan tegur, ya qaum, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaum, bukankah Nabi Musa dah bagi tahu Tuhan kita telah memberikan janji-janji yang baik kalau kita sembah pada dia. Kalau kita mempertuhankan Allah itu, bukankah Nabi Musa dah bagi tahu kamu akan diberikan reward, balasan-balasan yang baik di dunia dan di akhirat, diberkati hidup. Ini pasal apa ni? Sembah patung ni. Jadi kaum Nabi Musa ni, sebahagian yang dah sembah patung ni, mereka macam alas-alas, mereka lebih percaya dekat As-Samiri tu. Jadi struggle lah Nabi Harun berdakwah seorang-seorang dia. Dan mereka pula yang didakwah tu degil. Dan sampaikan Nabi Harun takut. Sebab mereka ni ramai. Bila Nabi Harun duk desak, berubah, tinggalkan, mereka mula mengancam keselamatan Nabi Harun. So Nabi Harun pun stop sekejap lah. Mana ni kata. Dan Nabi Harun ni mungkin dia punya karakter je tak macam Nabi Musa yang lebih tegas. Jadi Nabi Harun pun macam fikir, tak apalah. Ada berapa puluh hari, sebagai riwayat kata, perubahan akidah yang berlaku pada sebahagian kaum Bani Israel ini, dia berlaku setelah 30 hari Nabi Musa naik. Lagi 10 hari Nabi Musa nak turun, itulah dia berubah. Mungkin Nabi Harun fikir, tak apalah, tunggulah sekejap berapa hari lagi Nabi Musa turun, kita pergi settle lah. Seorang-seorang nampak gaya dia orang. Sebab dalam surah Taha, ketika Nabi Musa turun, dia terkejut. Tengok kaum dia berubah sebahagiannya. Marah Nabi Musa. Tapi mula-mula sebelum nak marah, dia pergi cari Nabi Harun dulu. Fa akhadha bi ra'sihi yajurruhu ilaih. Dalam Al-Quran Allah gambarkan punya marah Nabi Musa dekat Nabi Harun. Dia tarik, pegang kepala, tarik rambut, pegang janggut. Harun, macam tu lah kot. Ni apa ni? Kan?
Qala ya ibna umma. Lalu berlakulah dialog dalaman antara Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ya, qala ya ibna umma. Wahai anak kepada ibu saya. Wahai, Harun panggil Nabi Musa, wahai anak kepada ibu saya. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, sebenarnya Nabi Harun dengan Nabi Musa ni dua beradik, seibu sebapa. Habis itu kenapa ketika Nabi Harun dimarahi Musa sampai dipegang macam tu oleh Nabi Musa, lalu Nabi Harun panggil, qala ya ibna umma. Wahai anak lelaki kepada ibu saya. Ini kata ahli tafsir isti'taf. Pujukan. Nabi Harun cuba slow downkan Nabi Musa. Pujuk Nabi Musa dengan mengingatkan bahawa kita ni sama ibu. Jadi sebagian ahli tafsir duk faham, oh nampaknya Nabi Musa dengan Nabi Harun ni adik-beradik seibu, bapa lain. Tapi kebanyakan ahli tafsir kata bukan. Nabi Harun dan Nabi Musa ni seibu sebapa, cuma dalam konteks itu Nabi Harun sebut ibu sebagai nak mengingatkan kepada Nabi Musa. Janganlah marah sangat, kita ni bukan orang lain. Adik-beradik daripada mak yang sama, ingat mak tu. Kan kadang-kadang cara pujuk kita kan begitu. Paling kita pujuk adik kita ataupun abang kita yang tengah degil tu, ingat balik pesan ibu. Ibu dah tak ada dah, tapi saja nak bagi kembali balik sentimental tu untuk melembutkan emosi. Ingat balik dulu masa ibu kita hidup, dia cakap apa? Abang pun masa tu teringat balik kenangan dengan ibu. Mungkin dia slow down sikit. Dan berjayalah cara Nabi Harun tu. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Janganlah duk pegang tarik janggut saya dengan rambut saya sakit. Kemudian Nabi Harun bagi tahulah kenapa kaumnya berubah sebahagiannya. Innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Sesungguhnya orang ramai anggap saya ketika seorang-seorang ni lemah. Maksudnya mereka ni pandang rendah pada saya. Dan mereka hampir-hampir nak bunuh saya. Maksudnya saya dah desak mereka, dah tegur mereka, bagi amaran pada mereka. Tapi ialah saya seorang-seorang dengan puluhan ribu. Jadi bila mereka ramai, mereka ni belagak. Malah mereka ancam nak bunuh saya kalau saya teruskan. Jadi saya pun berhenti sekejap lah. Tunggu, kamu turun dulu. Kita settle berdua. Fala tushmit biyal a'da, kata Nabi Harun. Janganlah buat macam ni, nanti musuh gembira dengan apa yang berlaku. Ialah kita nak bergaduh pun, biarlah ribut dalam cawan sudah. Janganlah sampai orang luar tahu, nanti pihak lawan tahu, nanti tahu lemahlah kita ni. Biarlah kita nak berbeza pandangan, nak bertengkar ke nak apa semua ni, biar dalaman saja. Jangan sampai keluar daripada pengetahuan orang ramai. Baik. Jadi itu antara alasan Nabi Harun lah sebelum Nabi Musa mengambil tindakan. Kembali pada cerita. Falamma an raja'a Musa ila Bani Israel. Setelah Nabi Musa kembali kepada Bani Israel setelah selesai 40 hari bermunajat, waqad adhallahumus Samiri, ketika itu kaumnya telah pun disesatkan oleh As-Samiri, sebahagian besar barangkali disesatkan oleh As-Samiri daripada sembah Allah pada sembah alat patung. Akhadha bi ra'si akhihi, lalu Nabi Musa pun pegang kepala abang dia ke adik lelaki dia, antara dua ni lah, marahlah. Faqala lahu Harun ma qala. Nabi Musa pun marah, tanya apa yang berlaku. Lalu Harun pun jawablah, terangkan kepada Nabi Musa. Keterangan ini telah saya sebutkan tadi daripada beberapa ayat Quran. Ya, bahawa Nabi Harun lost control lah, kita cakap. Dia seorang-seorang dan tak mampu nak berdepan dengan ramai orang yang nak sembah patung. Dan dia pun bimbang atas keselamatan diri sama. Faqala Musa lis-Samiri. Lalu setelah disiasat-siasat, Nabi Musa pun cari As-Samiri, orang yang jadi punca onar ni. Sampai depan As-Samiri, Nabi Musa pun tanya, ma khatbuk? Ni apa cerita ni? Apa sebab kamu macam ni? Maka As-Samiri pun dia ada alasan juga. Ya. Basurtu bima lam yabsuru bihi. Surah apa saya tengok saya ni? Ayat kena ingat, tapi surah tu tengok. Sebab dia bercampur antara surah Taha pun ada cerita ni. Surah Al-A'raf pun ada sikit, dan beberapa surah yang lain. Maka dijawablah oleh As-Samiri, basurtu bima lam yabsuru bihi. Saya telah melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Dia pun jawab pun jenis tu jugalah. Dia bukan jenis takut Nabi Musa ni. Jadi ahli tafsir kata, maksud
As-Samiri kata, saya telah melihat apa yang orang lain tak lihat, dan saya telah tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Maksudnya dia telah sempat melihat ketika malaikat Jibril turun, ya, jumpa Nabi Musa barangkalilah. Jadi ketika itulah dia ambil, ya, faqabattu qabdatan min atharir rasul. Saya telah, maksudnya orang lain tak nampak masa Jibril turun tu, saya nampak. Lalu saya ambil segenggam tanah yang telah dipijak oleh ar-rasul tadi tu, iaitu malaikat tadi tu. Tanah tu tak ada apa, pasir macam biasa juga lah, tapi dia punya kepercayaan tahyul, ya. Sebab tu kita kadang-kadang ada juga berlaku dalam zaman sekarang ni kan, tanggapan-tanggapan tertentu yang tak jelas. Tahyul ni. Lalu kata As-Samiri, faqabattu qabdatan min athari rasuli fanabaztuha. Saya telah ambil segenggam tanah yang telah dipijak oleh malaikat Jibril tadi. Fanabaztuha, dan saya telah lemparkan masuk dalam patung ini. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah ilham yang telah diberikan ke dalam diri aku. Dia bagi alasan tak ada apa, ilham hari macam tu kan. Baik, itu keterangannya kepada Nabi Musa. Itu dia kata, qala As-Samiri qabattu qabdatan min athar rasuli fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ini juga dalam Al-Quran disebutkan, dalam riwayatnya pun disebutkan juga. Qala, lalu Nabi Musa pun banyak kerjalah nak berdebat dengan orang macam ni, tak guna ni, memang buang masa. Kata Sayyidina Ali, fa'amada Musa ila al-ijli. Lalu tak cakap banyak, Nabi Musa pun pergi kepada patung anak lembu yang telah dibuat tadi. Fawadha'a 'alaihi al-mabarida fabaradahu biha. Nabi Musa pegang patung tadi yang dipercayai konon-konon Tuhan lah, berkeramat lah, apa semua tu, berbunyi lah, apa semua tu. Bawa dia, dan Nabi Musa pun bawa sekali dengan alat kikir. Ya. Wa huwa 'ala syafa nahrin, dan dibawalah ke tepi sungai ataupun ke tepi laut. Dibawa patung tu. Lalu dia buat apa? Nabi Musa telah kikis dia sampai jadi serbuk. Kenapa Nabi Musa tak ketuk-ketuk bagi pecah? Tapi Nabi Musa buat lebih halus daripada itu. Kikis sampai hancur, masuk. Dan kemudian serbuk emas tadi tu dihanyutkan ke dalam laut. Kata sebagian ulama hadis, Nabi Musa sahaja buat macam tu depan As-Samiri, depan kaum Bani Israel yang telah murtad tadi tu, nak bagi tahu inikah yang kata nama Tuhan. Kita pegang dia lagu tu, kita kikis dia sampai jadi serbuk, dia tak pertahankan diri. Ni yang kata kamu kata Tuhan. Yang kata ada bunyi lembu bagai tu, yang kata ada kesan-kesan tanah-tanah yang telah dipijak oleh malaikat Jibril. Tahap ni ke Tuhan kamu? Kan? Jadi Nabi Musa cuba membuktikan kepada kaumnya secara logik dan berbukti, ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan, awal tadi masa pegang dia, kita dah melanting dah kot, sebab dia pertahankan diri. Tapi sampai ke habis, sampai jadi serbuk, macam tu sajalah dia. Inilah maksudnya, ini bukan Tuhan. Lalu, cumanya setelah selesai Nabi Musa kikir patung ini sampai jadi serbuk. Serbuknya dihanyutkan ke dalam laut. Ya. Orang pakat tengok kan. Kaum Nabi Musa yang masih kekal sembah Allah tu ada. Yang menyembah Allah tu ambil iktibarlah, betul lah la ilaha illallah, Allah tu saja yang Tuhan. Yang ni pun baru perasan, yang murtad tu, alamak betul lah. Kalau Tuhan betul lah, dia akan pertahankan diri ini, apa pun tidak. Bergerak apa, melarikan diri pun tak. Ini bukan Tuhan, baru dia perasan. Lalu Nabi Musa minta kepada semua kaum ni. Sebab Nabi Musa tak tahu siapa di kalangan kaum dia yang masih beriman dan yang telah murtad. Dia tak sempat cek lah seorang-seorang. Tapi Nabi Musa minta semua kaum dia minum air sungai ataupun air laut tersebut. Ya, sikit. Fama syariba ahadun min dhalikal ma. Maka setiap orang yang telah minum sedikit daripada air tersebut, mimma kana ya'budu dhalikal ijl, terutama di kalangan mereka yang telah menyembah anak patung tadi tu,
illa asfarra wajhuhu misla dhahab. Semua yang telah murtad bila minum saja sikit ya, muka mereka berubah menjadi emas, kuning keemasan. Ini bukan sebab dicat ke apa ke, memang Allah jadikan begitu. Ya. Jadi sebenarnya sebagian ulama kata Nabi Musa berbuat demikian kerana nak mengasingkan siapakah kaum dia yang masih beriman. Yang beriman minum juga. Ya. Cuma Nabi Musa suruh semua minum, maka yang beriman kalau minum wajahnya tak berubah apa-apalah. Yang telah murtad ni saja, lepas dia minum sikit je, maka berubah wajahnya menjadi kuning keemasan. Diasingkan dua grup. Grup yang beriman, grup yang murtad. Dan grup yang murtad ni ramai. Majority. Ya. Lalu apa yang berlaku kemudian? Faqalu li Musa. Mereka ni bila dah sedar bahawa As-Samiri telah perkenal mereka, ya, telah perdaya mereka dan tipu mereka, mereka pun menyesal lah. Menyesal sebab betul lah cakap Musa ni, Tuhan tu Allah Ta'ala yang maha hidup, maha kekal. Mereka pun kata, ma taubatuna, wahai Musa, apakah taubat kami? Apa cara kami nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa-dosa kami? Qala Musa, inilah syariat yang telah dimansuhkan. Yaqtulu ba'dukum ba'dha. Hendaklah ada di kalangan kalian yang masih mukmin, hukumannya bunuh orang yang telah murtad ni. Oh, dahsyat tu tuan-tuan. Ya. Bunuh diri sendiri. Sebab dia dalam surah Al-Baqarah, ayat tu macam menggambarkan bunuh diri. Dalam ayat saya lupa tapi bunyinya begini. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wahai, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum dia setelah semua ni lah. Wahai kaum, kalian sesungguhnya telah menzalimi diri sendiri kerana murtad dan kufur pada Allah. Fatubu ila bari'ikum. Bertaubatlah kalian, kembalilah ke pangkal jalan. Tapi cara taubatnya macam mana? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itulah cara yang terbaik di sisi Tuhan, menurut Tuhan. Dan cara itu akan menyebabkan kalian diberi taubat oleh Tuhan. Syariat zaman dulu, siapa yang murtad dan kembali semula kepada Islam ataupun melakukan dosa besar barangkali, maka taubat hanya diterima oleh Allah kalau dia bunuh diri sendiri. Dah mati itu, jadi akhirat esok masuk syurga, itu je lah. Tapi cara nak Tuhan terima taubat, prosesnya kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum tu literalnya maksudnya bunuhlah diri kamu. Jadi ada ahli tafsir ada dua pandangan, dua tafsiran dalam ayat ni. Pandangan pertama mengatakan faqtulu anfusakum bermaksud hendaklah ada di kalangan kalian pi bunuh yang bersalah ni. Yang baik, yang soleh, yang mukmin tu kena pi bunuh. Maka kalau ikut tafsiran pertama ni, dia hunus pedang ke, bawa batu besar ke, pergi kejar yang zalim tu, yang nak bertaubat tu, pergi hampuk pula dengan batu tersebut. Cara zaman dulu. Tafsiran kedua kata, faqtulu anfusakum bermaksud bunuh diri. Maksudnya, inisiatif diri sendiri. Naik atas bukit tinggi, terjun dalam laut lemah ke, ambil pisau, tikam diri sendiri ke. Itu pun dahsyat juga tu. Manusia kan fitrahnya mana suka mencederakan diri, apatah lagi nak membunuh diri. Sakit. Tapi itulah syariat taubat di zaman Nabi Musa. Kita hari ini taubat kita macam mana tuan-tuan? Ada macam tu lagi ke? Itu kata ulama. Ini adalah rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila taubatnya simple astaghfirullahal azim. Minta ampun dengan meminta doa kepada Allah. Nak tambah lagi, solat taubat 2 rakaat. Yang konten utamanya juga adalah istighfar pada Allah. Baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, menyesal. Itu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dah untuk menyebabkan Allah mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau syariat ini masih berterusan. Tak nak siapa nak bertaubat pasal? Dah murtad. Taubat. Saya nak taubat, bunuh diri. Tak jadi. Tapi itulah, kalau tak taubat bunuh diri macam tu, nanti dia akhirat masuk neraka. Kalau bunuh diri, tebus diri macam tu, masuk syurga. Itulah. Apa pun masalah jugalah. Maka Allah Ta'ala merahmati umat Nabi Muhammad SAW. Taubatnya tak macam cara umat Nabi Musa.
Jadi dalam kisah ini, riwayat ini cenderung kepada pandangan pertama, iaitu bunuh diri itu ada orang lain yang dibunuh. Jadi kata Sayyidina Ali, fa akhadhu sakkakin. Jadi yang beriman ni mulalah hunus pisau, pedang, parang semua ni. Faja'ala ar-rajulu yaqtulu abahu wa akhahu wa la yubali man qatal. Lalu kata Sayyidina Ali membayangkan situasi itu, lalu seorang ini dia mungkin membunuh bapaknya sendiri yang murtad, atau abangnya atau adik lelakinya sendiri yang murtad, wala yubali man qatal. Dia tak peduli siapa yang dibunuh. Isteri dia kalau murtad pun dia bunuh, suami dia kalau murtad pun dia bunuh. Jadi saya bila fikir balik, bercampur baur perasaan ni. Nak hukum orang murtad tapi adik kita, mak kita contohnya lah, bapa kita. Tapi yang agak uniknya, peliknya, mereka tanpa peduli siapa pun, kalau dia bersalah, Nabi Musa suruh bunuh, mereka bunuh. Kira syariat ni agak keras lah dari sudut emosinya, cara dan sebagainya. Baik. Hatta qutila minhum 70,000, sehingga kata Sayyidina Ali berakhir dengan lebih kurang 70,000 orang telah terbunuh, telah dihukum bunuh. Ceng-ceng bunuh kan. Kira mungkin yang kena bunuh ni kira dia duduk cang kena pedang mati. Macam itulah. Fa auhallahu ila Musa, lepas dah lebih kurang 70,000. Ramailah 70,000 ni yang terbunuh. Allah Taala telah turunkan wahyu pada Nabi Musa dengan mengatakan, murhum falyarfa'u aydiyahum. Sekarang wahai Musa, arahkan mereka berhenti. Ya, berhenti daripada membunuh. Qad ghafartu liman qutil. Sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka yang telah terbunuh. Pengakhiran yang baiklah maksudnya. Walaupun proses tu agak keras. Allah kata aku telah ampunkan dosa mereka yang telah terbunuh. Walaupun beberapa hari lepas mereka sembah patung, mereka taubat dengan betul, tapi proses taubatnya kena bunuh, aku ampunkan mereka. Wa tubtu ala man baqi, dan aku terima taubatnya orang-orang yang masih hidup di kalangan pesalah. Artinya adalah pesakit baki yang tak sempat dibunuh. Tunggu masa nak dibunuh, tapi takdir Allah umur panjang lagi. Allah suruh berhentilah mereka daripada membunuh. Cuma berkat daripada kesungguhan mereka yang telah terbunuh itu, yang berbaki masih hidup tu, Allah tetap menerima taubat mereka. Rawahu Al-Hakim. Hadis ini hadis riwayat Al-Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, ini antara kisah kaitan As-Samiri. As-Samiri apa yang berlaku? Dalam kisah ini tak cerita, tapi dalam surah Taha cerita. Syariat Nabi Musa waktu itu, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa kata As-Samiri, fazhab, sekarang berambuslah engkau, fa innalaka an taqula la misas. Pergilah engkau hidup bersendirian. Maksudnya kena boikot. Ya. Tapi boikot dia kena keluar daripada komuniti kaum Nabi Musa, dan tak ada siapa yang boleh bergaul dengan As-Samiri. Dia kalau tak boleh bergaul dengan orang pun tak boleh bergaul dengan dia. Bersembang ke, berurus niaga ke. Jadi As-Samiri punya pengakhiran ni misteri sikitlah. Iaitu hanya dihukum, Allah Ta'ala suruh perintah Nabi Musa, dihukum dengan diusir daripada kaum Nabi Musa dan dibawa diri ke mana, wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi As-Samiri sebelum itu sempatlah tengok patung yang dianggap sebagai Tuhan tu dikikis sampai jadi serbuk dan dilarutkan di dalam laut ataupun dalam sungai. Itu je lah yang berlaku. Jadi ternyatalah kalau ikut kisah ni, As-Samiri ni banyaklah misteri tentangnya, siapa dia ni, ya, kemana dia pergi lepas tu. Tapi kerana tidak ada maklumat tambahan daripada sumber yang sahih, kita abaikan sajalah. Yang penting kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa. Antara pengajaran yang mungkin kita boleh ambil adalah antaranya bagaimana bezanya syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sifat rahmat Allah kepada kaum Nabi Muhammad ni lebih banyaklah. Saya difahamkan juga di zaman Nabi Musa syariatnya kalau baju kena najis. Kita kalau baju kena najis buat apa? Basuhlah. Dah bersih, besok pakai balik. Tapi syariat Nabi Musa ini, kalau baju kena najis, kena kerat baju tu, kena kerat bahagian najis tu, buang yang tu. Jadi berlubanglah baju yang baru kita beli tadi tu, kena tampur.
Jadi waktu itu mungkin fashion tampung-tampung ni mungkin dianggap biasa. Tengok tampung pagi pakai baju raya elok, tengah hari sekali tampung dah. Faham dah ngaji tu. Itu je lah. Mungkin waktu tu nak kata dia ni miskin belum tentu. Sekarang ni kalau baju tampung-tampung tu mungkin kita kata fashion. Jadi baik fashion sebagai orang kan. Mungkin miskin. Kesiannya ni baju compang-camping tampung tak ada duit beli baju baru. Tapi zaman Nabi Musa ni ada satu lagi kemungkinan. Oh dia ni kesian ni anak dia muntah ada baju nanti. Muntah panjang lagu tu pula kena kerat. Jadi itu susah juga kalau syariat tu kekal sampai hari ni. Tidak. Kita beli baju mahal kat Jekyll, kat butik sana, butik sini, yang perempuan beli baju abaya. Tengok. Balik-balik sembahyang raya kena tambung dah. Sebab apa? Anak terkencing di atas riba. Jadi tak tahu nak. Tapi zaman Nabi Musa orang tak buanglah baju tu, orang tampung. Jadi adalah, saya pun tak tahu sangat sebab maklumat tentang syariat Nabi Musa ni tak banyak yang disampaikan kepada kita. Tapi adalah beberapanya yang kalau kita baca balik, Allahuakbar. Syukur banyaklah kalau kita banding kemudahan syariat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala terus mendidik kita dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.